Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Safa, Pengutu Cemerlang SMK Taman Indah. Yang Berusaha Encik Zainuri bin Zahir, Guru Penolongan dan Pentadbiran. Seterusnya barisan guru-guru mata pelajaran dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada guru pengacara majlis tadi. Dah doa. Baik. Ada yang masih ingat saya? Ingat lagi? Masih ingat lagi? Saya nak rayau. Saya nak mencari orang-orang yang pernah saya jumpa masa dalam kelas dulu. Saya ingat awak. Saya mencari orang-orang yang pernah saya ajar sekejap dulu. Masa tu 4 bulan di sini. Tapi cuma sempat 4 minggu saja bersemuka, bakinya lepas tu kita dah start PDPR masa tu. Jadi mana lagi? Saya pernah mengajar satu kelas tu dan saya percaya inilah calon dia kan. 2021 awak form 3 betul? Kan? Sekejap je Sekejap je dia nak ambil SPM. Betul tak? Full ke nama? Betul? Full? Dah nampak kan MACD yang hantar rumah masa tu kan? So sebenarnya hari ni saya memang ini adalah sekolah terakhir sebenarnya yang saya datang. Saya dah pergi 11 sekolah. SMKTI ni last kali. Dan saya memang sengaja sebenarnya hari ini nak last di SMK Taman Indah sebab ini sekolah saya dulu. So kalau tengok pada emoji yang kat depan ni kan, awak pernah sangka tak dulu awak form 3 pernah jumpa saya, tiba-tiba hari ni jumpa lagi tapi dalam situasi yang berbeza, awak nak ambil exam. Pernah tak terfikir cepatnya masa tu berjalan kan? Ada tu dulu pun dia macam menakal sikit, ini dia macam dah apa? Dah okey lah, dah jadi budak baik kan? Nampak behavior. Tak juga. So kalau tengok emoji ni, mana satu awak? Hari ini. Which one? Awak mana satu? Worried? Mana satu? Nama siapa? Joshua. Worried. Awak kelas mana? Sains. 5 sains. Apa tanya kawan lain-lain masing-masing. Rumah lain-lain kan, katil pun masing-masing. Sebab datang sekolah. Sekolah gembira sebab datang sekolah. Panjang umur lah. Boleh sampai hari ni. Awak kelas mana? PA. Kelas PA ambil perakaunan. Habis tu? Ambil perniagaan. Kelas PA tapi tak ambil perakaunan. Tak apa. How do you feel today? Tired. Kenapa tired? Wah. Semalam tidur lawan. Ada program tak semalam? Ada. Semalam tak ada program? Tak ada. Memang cuti betul lah kan? Apa perasaan hari ni? Worried? SPM dah tak ada. Tinggal tunggu hari saja. So kalau kita tengok sebab manusia ni dia semua orang ada ujian dalam hidup, betul? Tak kira lah dia kecil ke, dia orang remaja ke, dia dah dewasa ke, ataupun dia orang tua, semua orang ada ujian. So setiap hari mood kita tak akan sama. Kan ada orang hari ni rasa sedih, rasa down, ada orang dia gembira, ada orang dia excited, tak sabar lah nak exam lagi berapa hari. Cepat ke? Ada tak yang rasa macam tu? Tak ada. Kalau boleh SPM nak extend lagi. Tak payahlah. Okay?
Okey. Jadi apapun perasaan anda hari ini, harapnya perasaan itu kalau yang baik-baik, biarlah dia berterusan. Kalau yang mood tak berapa bagus tu, cepat-cepatlah pulihkan. Okey. Ni yang tadi. Berapa hari lagi? 3 hari. Okey, tengok 3 memang takut kan? Tu belum lagi tolak tidur, tolak makan. Betul? Okey. Okey. Sikit lagi. Kan? Sikit lagi awak dah nak sampai ke garisan penamat. Last paper bila? 29 paper apa? Bio. Lagi? Too much. Ha? 7 March. Paper apa? Sastra Tamil. Okey, itu paper last lah. Maknanya yang bio ni kalau aliran sains dia last lah. Kalau yang kelas BA, paper last awak bila? 5 March. Paper apa? Ha? Basic perakaunan. Okey. Apa ramai juga yang ambil account kat sini kan? Tak ada? Tak juga? 7 saja. Okey. Okey, apa tu sebenarnya yang saya nak sampaikan? Apa makna 13? Lepas tu kan dekat kanan atas ni nampak tak daripada baby sampai dah tua pegang tongkat. Lepas tu sebelah tu ada nombor 13. Apa tu? Kat bawah tu biasalah tengok kan? Duit syok Okay. Ada yang dah pegang duit sendiri? Ada? Ada yang kerja part time? Petang sebenarnya? Pergi kerja? Malam? Tak ada? Tak ada? Betul? Okay. So yang last kali bawah tu baru saya tulis layak mendapat CJ. Sebenarnya saya nak sampaikan apa tu 13? Apa? Pandang. Okay? 13 tahun sekolah. Okay, itu pun kalau awak bukan berada di kelas peralihan. Siapa yang jawab betul saya nak bagi hadiah. Okay. So 13 tahun ni, okay, 5 tahun, 6 tahun di sekolah rendah, campur sekolah menengah 5, dah jadi 11. Okay, 11 pula kalau nasib tak baik campur peralihan dah jadi 12. Campur pula tadika, ada orang tadika sampai 2 tahun, ada 5 tahun dah masuk tadika, excited nak sekolah. Ada? Awak bayangkan, dah campur dengan tadika semua dah jadi berapa? Dah jadi berapa? 14. Lamanya 14 tahun sekolah. Katalah paling common pun 13 tahun. Okey, awak dah berada dekat mana? Kalau ikut dalam gambar yang atas tu. Mana? Sikit je, kan? Ni dah sampai kat tengah ni, betul tak? Okey, so ada lagi 3 apa? 3 apa lagi tu? 3 stage, betul tak? Okay, 3 stage lagi nak pergi, awak sudah pun berada di tengah. Okay? So, di sini sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan adalah, okay, masa percubaan baru-baru ni, siapa yang tak lulus BM? Kat mana? BM tak lepas. Semua lulus. Tak apa, BM gagal. Ada? BM yang gagal, ada tak? Angkat tangan. Semua gagal. Tak apa. Okay, angkat tangan. Sebab awak datang hari ni, saya suka kat awak. Okay. Sejarah gagal? BM dan sejarah gagal. BM dan sejarah gagal. Dua-dua dia gagal, ada? Okey, itu cerita lama. Saya percaya selepas percubaan, cikgu awak dah buat macam-macam program, tak? Okay, dalam kelas pun dah sama. PDP masa buat latih tupi dan sebagainya, saya percaya cikgu Samaninda dia memang dah all out dah untuk tolong awak daripada start habis percubaan. Betul? So, bayangkan
sekolah selama 13 tahun. 13 tahun itu bukan satu tempoh yang singkat, panjang kan? Okay, dalam usaha mak ayah awak nak sekolahkan awak, okay, banyak yang telah dikorbankan. Antaranya apa? Duit lah nak sekolahkan awak. Betul tak? Nak bagi awak datang sekolah comel-comel kan, smart-smart, itu semuanya duit. Okey, selain daripada duit, apa lagi yang terpaksa dikorbankan dalam tempoh 13 tahun tu? Masa, pandai pun. Okey, lagi selain daripada masa dia ada 4. Tenaga, masa, duit tadi dah. Lagi? Ada satu lagi. Apa dia? Apa dia? Tenaga. Bila kita nak buat apa-apa semua, kita perlukan energi, betul tak? Nak datang sekolah pun kena ada energi. Ada juga orang yang pagi-pagi tiba-tiba je demam tak nak pergi sekolah, kan? Tak ada energi lah tu. Okay, so ada banyak benda yang terpaksa dikorbankan selama 13 tahun. Okay, so takkanlah awak nak keluar daripada pagar SMK Taman Indah nanti masa ambil keputusan SPM tu awak tak layak dapat sijil. Wasting, membazir, buang masa, buang tenaga, buang duit dan buang umur. Awak tua di sekolah 13 tahun hanya setakat keluar tak layak dapat sijil. Sayangnya rugi tak? Lama tu. Okay, so saya harap sangat, okay, apa saja usaha yang cikgu-cikgu awak sedang lakukan, saya percaya sehingga ke saat terakhir pun Cikgu Taman Indah dia tak akan putus asa untuk membantu awak. Dan percayalah, selagi awak belum masuk Dewan Peperiksaan, awak masih lagi boleh boleh? Okay, so layak dapat sijil, please lah. Okay, kalau tidak ni sia-sia awak sekolah. Serius saya cakap, memang membazir. Okay, alright. So untuk mereka yang dah pun tak ada masalah untuk subjek BM dengan sejarah, memang dia lepas itu, mungkin ataupun satu lagi grade dia tak berapa baik, anda masih sempat lagi untuk improve. Okay, so senang aja. Dalam tempoh sekarang ni awak tak ada pilihan, awak kena ikut saja apa yang cikgu awak cakap. Dia suruh buat, okay, dia suruh hantar, semua ikut sahaja. Boleh? Kalau tidak, 13 tahun tu akan menjadi 13 tahun yang sia-sia. Itu saja. Ya. Okay. Nak sebab saya cikgu matematik. Kena sebut juga. Okay. Walaupun orang kata layak sijil tu BM dengan sejarah tu, dia tak boleh nak lari kan. Kalau tidak, wasting awak sekolah. Tapi matematik ni dia macam privilege, dia macam keistimewaan. Kalau awak nak pergi mana-mana, okay, nak masuk mana-mana channel sekalipun, okay, kalau boleh maths tu kena bawa sekali, dia kena melekat dekat badan. Okay, kalau tidak tu kan dia macam ada kurang, okay, ada lag kat situ, ada leaking pun kata. Okay, jadi untuk matematik, tengok simbol pun dah banyak pening kan. Okay, semua orang kata maths susah kan? Berapa orang yang lulus hari tu matematik? Saya tak nak tanya matematik tambahan, saya nak tanya maths je. Angkat tangan yang lulus. Tinggi-tinggi, lulus tinggi. Pelik kau orang ni suruh angkat tangan pun macam bawah ketiak tu ada apa. Berat tu nak angkat, apa benda ada bawah ketiak saya jolok kan. Okay, yang lulus je angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tengok mak angkat tangan tinggi. Okay, ni yang lulus Okay, tahniah lah ya. Okay, ramai kata matematik ni subjek killer subjek kan? Subjek killer. Takut. Okay, subjek kritikal. Orang selalu sebut matematik macam tu. Okay, tapi saya kongsikan sedikit di sini analisis di peringkat negeri yang saya percaya akan memberikan harapan baru kepada awak. Okay, kita tengok Okay, ini tahun lepas. Ini data ni masa saya hadir dalam dialog prestasi negeri. Okay, DPN bilangan 1 di peringkat negeri untuk percubaan SPM 2023 batch awak lah. Tapi ini adalah
analisis untuk tahun 2022. Maknanya abang-abang awak dulu lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, yang dapat cemerlang untuk mata pelajaran SPM 2022, cuba awak tengok yang dekat A+ ni. Matematik kat mana? Kedua kan? A+. Orang kata mat susah. Tapi kenapa dalam subjek yang diambil dalam SPM, dia adalah penyumbang kedua terbesar A+. Tengok pula A kat sini. Maths kat mana? Yang pertama, betul? Tapi orang kata maths susah. Okay? Di sini maths adalah penyumbang utama. Yang pertama, first rank. Okay? Yang dapat A solid. Okay. Kita tengok lagi. Ya, ada banyak lagi yang menarik. Mungkin lepas ni badan awak kalau bongkok jadi tegak. Apa ni? Okay, ini yang abang-abang dan kakak-kakak awak dulu Okay, gagal matematik percubaan SPM 2022. Okay, ini yang gagal, maka dia berada dalam 0 hingga 9. Ada? Ada? Ada tak hari tu yang dapat markah antara 0 hingga 9 Julat tu? Ada? Tak ada? Tak ada? Baguslah kau orang. Ha? Tak ada? Tak ada 0 hingga 9? Bagusnya. Ha? Ha? Lupa? Tak ingat dah? Awak yang betul. Okay, so kat sini ini yang dapat masa percubaan 0 hingga 9. Okay, kalau kita tengok ni macam dah tak ada harapan lah kan? Betul tak? Ini memang orang kata kalau boleh, selamat jalan lah. Tak payah buat apa-apa. Okay, tapi kalau kita tengok kat sini, ada juga yang dapat A- seorang dalam keputusan sebenar. B+, 2, B, 2, C+, 1, C 6, D 30, E ada berapa? 293. So maksudnya apa kat situ? Awak masih lagi mempunyai harapan dan peluang. Kalau awak berada dalam 0 hingga 9. Trial dah lama kan? Macam saya cakap tadi, saya percaya cikgu awak dah bagi awak latihan banyak dah. Siap, kalau boleh nak muntah, dah boleh muntah, betul? Ha? Ada yang nak muntah lah? Punyalah banyak latihan cikgu bagi. Kalau rasa nak muntah kan, makan balik. Nanti dulu, jangan muntah kan. Okay. Next, kita tengok yang ni. Dia lagi menarik. Siapa yang dulu markah 10 hingga 19 masa percubaan? Awak tengok abang-abang dan kakak-kakak awak masa SPM 2022. Ada yang dapat A solid. A tu 26 orang. Padahal masa dia percubaan markah dia berada 10 hingga 19. Menarik kan? Okay? Saya memang suka tengok yang kat depan. A- ada 15 orang. Sebab apa tahu? Kita jangan tengok yang kat belakang. Sebab dalam matematik ni tak ada yang mustahil. Okay? Apa saja boleh berlaku dalam matematik. Okay? Tengok lagi. Yang Taman Indah ramai kat sini kot. Sebab tadi 0 hingga 9 tak ada kan? Awak kat sini Okay, 20 hingga 29. A sahaja 131 orang. Okay, A- 114. Tengoklah yang belakang tu kalau risau sangat, tengoklah yang E pun sudah 522 orang. Jadi awak tanya diri awak kan tahu markah awak hari tu kat mana kan? Bila tengok ni awak rasa macam mana? Kalau macam ni lah, maknanya saya masih ada peluang. Okay last 30 hingga 39. Siapa yang 30 hingga 39? Itulah kau orang, tangan angkat tak apa benda ada bau ketiak kan? Ada? Ni nampak tu? A solid berapa? 386. Oh. A A- 140. Tak nak tengok yang belakang, yang depan. Sebab bila kita tengok yang depan tu, kita akan rasa lebih, kita akan jadi positif, betul tak? Kalau lah yang ini ada yang dapat macam ni, kenapa aku tak boleh? Kan? Betul tak? Okey, so saya berharap sangat untuk matematik ni teruskan sehinggalah ke saat terakhir. Sebab saya pun melihat juga maths ni punya contoh dulu.
anak sebelum saya, tapi masa tu kita tak ada lagi yang KSSM yang baru tu kan, dia yang lama punya. Masa dia percubaan dia dapat E, mak cikgu matematik ni kena ngaku. Okay, di masa tu dia dekat MRSM, saya tak boleh nak buat apa, dia buat asrama kan, dia dapat E dapat E. Masa percubaan dia marah ni kalau dia dengar saya cakap ni, ibu dekat tak boleh ke ambil contoh orang lain, kenapalah ambil contoh abang, biarlah saya katakan contoh sebenar. Okay, saya ingat lagi seminggu terakhir saya tengok dia kat asrama, saya cakap betul ke abang, dia dah macam apa, rupa tu dah macam apa cakap. Saya rasa dia macam apa, handsome lah juga kan, tapi masa saya jumpa dia, rambut dah macam apa, muka dah ni, what happened tu, ya abang kenapa bang? Dia cakap apa tau, penat lah cikgu abang kan, pagi, petang, siang, malam semua dia balon ni. Kan dia balon apa, maknanya cikgu dia push, drilling habis-habisan. Hati tu dia kata berlambak betul lah. Sampai saya tengok dia tu dah macam program apa, jalan tu dah macam ayat saya senang dia, orang last minute memang macam ni. Kalau kita ni jenis orang yang prepare pada awal, dia tak jadi macam tu. Okay, tapi sebab kita ni jenis last minute kan, dah lepas percubaan baru keinsafan terdatang kan, baru nak insaf, nak buat macam mana? Cuba tengok orang yang prepare awal, ada tak macam tu kan, jadi dia ngomong tu kan. Tapi masa exam sebenar, maths dia tu dia dapat A solid. So maknanya tak ada yang mustahil untuk matematik. Dan saya percaya juga untuk subjek-subjek lain pun sama juga. Okay? Dia akan ada dia punya graf kebangsaan. So letakkan satu apa dia kata, impian, harapan dalam diri awak. Selagi awak belum masuk Dewan Pemeriksaan, segalanya mungkin untuk awak mengubah grade yang awak dapat sekarang. Boleh? Boleh tak? Okey. Apa ni? Kalau orang Islam tengok yang sebelah tu kan. Okey, tidur sekejap. Biasa ke? Ambil nap sekejap. Kita benar kan? Dari pagi, petang, malam. Betul? Okey, dan biasanya kalau ikut graf ada satu kajian mengatakan bila kita belajar pagi ni, kita punya graf naik macam ni. Masuk pukul 12, pukul 1 dia dah turun. Oh, matematik. Nak cerita graf juga. Okey, dia turun, betul? Okey. Jadi sebab tu tengah hari tu seelok-eloknya masa awak rehat, awak makan kan? Makan, kalau dapat sebelum zuhur, kalau orang Islam tu ambillah tidur sekejap tu. Okey, jangan tidur selama-lamanya. Okey, tidur sekejap je. Okey, dalam 10 hingga 20 minit dan awak akan rasa dia punya perbezaan. Saya pun selalu buat sebenarnya kat pejabat sekarang. Saya akan cari masa tu. Okay, dia sekejap je, tapi bila habis dia tu, dia akan ada satu rasa lain, macam kita macam charging, macam bateri. Okay, okay, yang ini. So, tak ada pilihan lah. Okay, memang kalau apa-apa, kalau katalah program sampai petang, malam balik dah penat kan? Ada lagi tak yang malam belajar lagi? Ke dah penat dah kat sekolah, penat lah, penuh dah sampai petang. Balik kalau boleh tak nak buat apa-apa lah. Ada tak? Ada? Okay. Kalau tak ada, tak nak buat apa-apa, tapi kalau kat sekolah awak memang all out, habis-habis, tak ada masalah. Sebab memang buat betul-betul kan? Betul tak? Ni jangan yang datang, tapi badan je datang. Badan je datang, hati tak ada. Penat datang. Itu satu. Ada juga yang datang ya, dia hadir. Okay, tapi bila cikgu suruh buat, dia buat. Tapi dia buat tu tidak dengan sepenuh hati. Buat asal ada-ada je. Janji bila cikgu tanya lah, dah buat dah? Angkat, tunjuk, ada, itu je. Tapi lompang sana, lompang sini, sini buat penuh, sini buat sikit. Ada juga, dia buat. Tapi tidak buat sepenuh hati, tak lengkap, incomplete. Okay, dan satu lagi apa dia? Okay, kalau cikgu bagi tu katalah buat tu 10, contohlah 10 soalan kan, buatlah betul-betul 10 tu, habis. Fahamkan betul. Jangan buat yang asal boleh je macam tu. Okey, awak yang penat, cikgu dia tak penat. Cikgu ni, ingat cikgu awak gaji dia kecil-kecil, gaji dia besar tau. Kalau awak malas, cikgu ni gaji dia 1 sen tu tak potong. Yang rugi siapa? Kita lah, kan? Dia orang tahu.
Yang rugi kita. Okay? Itu je yang awak kena ingat. So, masa dah tak banyak, you have no choice. Ini pilihan awak. Yang mana jenis last minute, memang ini awak tak ada pilihan. Ini saja masa yang awak ada. Awak kena ambil, awak kena grab. Okay? Okay. Yang handphone ni, siapa tak ada handphone? Angkat tangan, malah nak tanya yang ada. Tak ada handphone, angkat tangan. Kenapa tak ada? Mak ayah suruh ke? Kena ambil ke? Handphone kena ambil? Ya. Honest yang ni macam pengalaman saya juga ni. Saya pernah ambil handphone anak saya juga 3 bulan. 3 bulan saya ambil. Astro pun saya potong 3 bulan. Padahal masa tu yang sulung dia duduk asrama kan. Tapi kan dia balik masa cuti kan. Sampai anak saya bongsu tu dia cakap apa? Ibu, kenapa abang yang exam, adik yang tak boleh tengok TV? Jawapan dia senang je. Saya jawab apa tau? Adik, kita kena sama-sama bagi sokongan pada abang. Jadi 3 bulan dia kata, ni apa adik nak buat ni? Dia kata, tak ada apa nak buat. Banyak benda boleh buat. Nanti ibu bagi. Nanti ibu senarai. Okay? Sampai tu benda masa tu terpaksa sebab saya rasa saya tak ada pilihan masa tu. Jadi untuk awak ni, saya tahu kan, itu zaman dulu punya handphone kan. Dulu bukan macam sekarang. Dulu Insta pun tak ni lagi, TikTok pun tak ada. Tapi awak punya zaman ni, cabaran dia sangat-sangatlah besar. Kalau handphone dibawa ke sekolah untuk pembelajaran, it's okay. Tak ada masalah. Masalahnya kadang-kadang korang boleh lencong tengok benda lain kan? Kan? Tak ada. Semua baik-baik. Tak ada. Okay, so ni handphone ni, ini kan, ini memang setan besar. Serius saya cakap. Kalau awak tak boleh kontrol handphone ni, awak memang susah. Okay, ada tak yang bangun pagi kan, perkara pertama dia cari handphone? Ada? Hari tu ada saya pergi satu sekolah tau. Awak bangun pagi-pagi, apa perkara pertama yang awak cari? Ada tau seorang jawab, tikar sejadah cikgu. Okey. Saya dengar tu kan, saya terus cakap, kalau saya ada lah lagi anak perempuan yang kecil kan, saya buat awak menantu. Bunyilah sejuknya hati dengar tu kan, dia kata cari sejadah dulu. Okey, tak apa. Tapi ada jugalah saya dengar yang cakap-cakap apa, handphone. Awak cari handphone dulu, betul tak? Betul tak? Tak boleh berpisah dengan handphone kan? Handphone tu, ya Allah ya Tuhanku, kalau dah boleh digantung kat leher 4 jam nak bawa ke mana-mana kan? Betul? Dalam toilet pun ada yang bawa, betul? Dia orang ni? Ada? Tak payah cakap orang pun sama. Okay, handphone ni, okay, sebab masa dia tak banyak. Tadi saya dah sebut, sekolah 13 tahun. Takkanlah yang beberapa hari saja lagi awak tak boleh korban. Dia ambil masa awak yang sangat banyak tau. Walaupun mula-mula awak plan, awak nak tengok 10 minit, 15 minit, awak pernah percaya ke awak memang pegang betul-betul 10 minit, 15 minit? Tak adanya. Dia punya short slide kan, slide tengok tu kan, dia lain macam sikit. Kalau tak dapat handphone tu, dia macam gigil kan, goyang, shaking kan. Dia jawab, betul lah tu kan, shaking tau tak? Muka kan, macam tak dapat apa benda je. Jadi kalau yang ini pun awak tak boleh nak kontrol, macam mana awak nak dapat apa yang awak impikan? Ini halangan terbesar sebenarnya. Tak boleh nak nafikan pun. Okay, so awak fikirlah sendiri, sebab awak yang kat depan saya ni semua dah besar-besar kan? Ada yang dah masuk 18 tahun tu. Silap-silap ada 19 tahun, ada? Ada 19? Ya Allah ya Tuhanku, ambil SPM umur 19. Okay, bayangkan tu lamanya sekolah, pakai baju sekolah ni. Okay, dah berapa hari je lagi ni baju sekolah pun nak simpan tu tak? Kau ni nak kerek tau, baju sekolah besok nak koyak lah, nak conteng tu, tak payah. Okay, lebih baik bagi pada orang yang lebih memerlukan. Tak payahlah buat benda Allah yang tak perlukan. Okay, okay, semua saya harap awak tanggalkan baju sekolah simpan tu, awak tanggalkan dengan perasaan yang puas hati. Awak dah buat habis-habis. Okay, walaupun awak jenis last minute, tapi awak gunakan sepenuhnya yang berbaki itu dengan sebijak mungkin.
bijak. Jangan menyesal di belakang Okey. Apa tu? Betul. Ada ke yang macam tu itu? Ada. Ada. Perah kan? Saya nak pesan satu je. Walaupun awak perah macam mana, awak punya otak masa exam kan, tolonglah masukkan balik. Sebab awak kena ingat, awak belajar bukan semata-mata untuk exam. Ada banyak ilmu yang awak dapat daripada awak tadika sampai sekarang akan digunakan dalam kehidupan seharian awak. Termasuklah bila awak sambung belajar. So, jangan besok orang kata, ni sejarah ni kan, aku nak buang ni buku ni, besok aku nak bakar. Contohlah, sampai nak bakar tu buku tu, bunyilah marah dengan sejarah. Saya pun ajar sejarah juga dulu jadi, tolong tak kira lah awak nak perah macam mana, niat tu kena betul. Sebab niat kita menuntut ilmu tu kita tahu kan. Kalau orang Islam pun dia lebih tahulah. Betul? Betul tak? Okey, boleh. Nak perah boleh. Suka tika lah nak perah macam mana kan. Sampai nak menitik dekat kertas peksa tu pun otak tu kan boleh, tak ada masalah. Lepas tu masukkan balik. Jangan dibuang. Apa dia exam, semua nak buang, buku semua nak baling. Jangan. Satu hari nanti kita takut kita akan kutip balik benda tu semula. Sebab kita nak tu. Apa tu? Perasan tak saya punya slide ni banyak dalam bahasa Inggeris? Agaknya kenapa? Kenapa? Saja je sebab kalau awak kan nak ambil kitab bahasa Inggeris kan, sekurang-kurangnya boleh menambah awak punya vocabulary, perbendaharaan kata. Kalau tak tahu nanti balik, korang kan handphone kat tangan, Google lah cari maksud dia, betul tak? At least dapatlah juga hari ni benda lain juga dalam masa yang sama. Kalau kita tengok kat sini, time is limited and some opportunities never repeat themselves. Opportunity never knocks twice. Peluang tak akan datang dua kali. Masa yang dah lepas kita tak boleh undur. Jadi masa yang berbaki inilah sebenarnya yang awak kena grab, gunakan sehabis baik. Terpulanglah sama ada awak nak belajar ataupun awak nak kerja. Siapa kat sini nak kerja? Katanya habis SPM amalan dah cikgu penat lah. Saya malah tak suka nak belajar, saya nak kerja je terus. Ada tak? Semua nak sama belajar? Bagus betul lah korang ni. Saya ada juga pergi sekolah lain yang kadang-kadang tau. Kata memang habis ni cikgu saya nak kerja je cikgu. Korang semua nak sambung belajar? Ya? Oh nak tanya lah nak sambung mana? Samindran nak sambung mana? Kena fikir lagi, kena fikir nak nanti habis SPM besok kena fikir. Tapi dengan syarat exam kena habiskan dulu apa lagi nak tanya? Macam ingatlah muka awak juga. Dia tak pakai apa? Dia pakai mask kan? Awak pun dulu yang nakal-nakal dalam kelas tu ya? Lagi-lagi dulu. Tak bukan Tidur? Tidur seminggu boleh lah. Lepas seminggu besok siaplah. Bila cerita tidur ni, saya pun tinggal juga ni. Anak saya yang bongsu masa tu dia nak exam main nangis-nangis ni pukul 12:30 malam. Dia kata ibu adik dah penat sangat. Dia kata adik dah letih dah tak larat dah. Cikgu ni bagi adik latihan dah macam dia tak fikir. Dia punya ayat tu dia tahan macam dia tak fikir. Dia kata adik bukan ambil satu subjek ni, ada banyak semua nak buat. Dia kata adik dah penat. Anak bongsu mengada sikit. Jadi saya cakap dengan dia, habis tu setelah ambil exam adik nak buat apa? Adik nak rehat, adik nak tengok TV. Dia kata adik nak tidur. Dia kata okey, tak apa, saya cakap sikit lagi. Ibu ni kan cakap best je, sikit. Adik penat tau. Leleh mata dia nangis masa tu. Dan awak tahu tak apa berlaku kat dia selepas habis exam? Seminggu dia kata bahagianya. Hari pertama, kedua, ketiga dia cakap adik sangat bahagia pun best. Adik makan, lepas tu makan apa yang dia suka. Saya pula tak kasih dia makan yang apa, macam junk food apa semua masa kan, Maggi tak bagi apa semua kan. Jadi saya kata tak apa, saya bagi Chan dia makan. Masukkan sekanti yang benda nak makan apa semua. Lepas seminggu dia datang kat saya, ibu
Adik rasa tak, adik tak boleh hidup lah macam ni. Dah pula, kenapa? Dia kata dia rindu yang masa zaman cikgu dia bagi latihan tu semua buat kan. Dia kejar masa nak buat apa semua. Macam ni dia kata tak boleh lah, dia kata. Pula, kau nampak tak manusia? Dulu masa belajar dia suruh dia ngomel-ngomel kan, penat apa semua. Dah bagi rehat, lepas tu seminggu dah tak boleh pula. Tak boleh macam ni, dia kata. Hidup dia tak boleh macam ni, dia kata. So, harap-harapnya awak ambil iktibar lah daripada cerita saya. Dan kalau katalah yang ada nak kerja dekat Singapura, saya ada juga student yang kerja dekat Singapura. Okay, dia ambil belajar, okay, lepas tu dia pergi sana. Tapi dia bukan ambil belajar SPM, dia habis belajar degree. Lepas tu dia masuk sana Dia masuk sana, saya masih keep contact lagi dengan dia. Walaupun saya mengajar dia dah, saya rasa dalam 7-8 tahun lepas kot. Okay, dia habis, dia masuk sana, dia jadi engineer kat sana. Sebab dia kata kat sini engineer gajinya kecil, dia ada 3,000 lebih. Tapi bila dia pergi Singapura, dia kata dia walaupun dibayar dengan duit Singapura, dia kata dah 5,000 Sing dollar. Kalau convert kan jadi besar kan. Macam tu lah yang kita nak. Bukan pergi sana yang kerja setakat biasa-biasa tu je kan. Sebab cost of living pun, kos kehidupan di sana pun bukannya murah, mahal. Jadi dia kalau pergi tu perginya berbaloi-baloi. Okay, siapa tadi yang tak nak sambung belajar tu? Habis SPM dia kata dia nak terus kerja. Ada? Cuba nak mengaku. Ada? Angkat sini. Ada? Ada tak? Ada? Okay, macam ni lah. Kita ni kan kadang-kadang manusia, mungkin pada masa tu kita rasa macam kita dah tak nak lagi tau. Sebab tu tadi saya kata buat exam ni sehabis baik. Walaupun awak ada niat lepas habis belajar ni dah tak nak sambung, kita tak tahu pada masa akan datang. Sebab kita kan bila umur kita makin meningkat, kita semakin matang. Mungkin pada masa itu kita rasa macam kita nak sambung selepas bekerja beberapa tahun. Okay, itu ada kemungkinan saya ada juga tu. Student saya, okay, saya jumpa dia dekat pasar masa saya ingat lagi. Okay, dia panggil saya, Cikgu Ali. Dia siapa? Rupanya dia tolong ayah dia berniaga dekat tepi pasar. Tapi dia kerja. Pagi biasa dia kerja, dia kata, tapi weekend tu dia akan tolong mak ayah dia. Dia tolong ayah dia berniaga. Okay, dia kalau jumpa saya tu, saya dah kenal sekali dua kan. Dia jumpa dia mesti nak bagi apa, dia berniaga pisang goreng putu bambu ke masa tu, dia tolong ayah dia. Jadi kalau dia bagi saya tu, dia tak nak duit. Bila dia tak nak duit, saya segan. Okay, setiap kali saya datang pasar atau beli ikan, saya selalu lalu-lalu kat celah-celah apa, celah van ke apa, saya tak nak bagi dia nampak. Sebab kalau dia nampak saya, dia akan panggil cikgu. Dia semua orang tengok saya. Okay, cikgu sebab dia nak bagi. Dan saya pula kesian kan, saya tengok dia berpeluh-peluh tengah panas apa semua. Dan saya ingat masa mula-mula saya jumpa dia cakap apa tu, dekat sekolah dia nakal. Dalam kelas dia suka usik kawan-kawan. Kawan yang belajar, yang apa semua. Kemudian dia story saya satu benda, Cikgu ingat Kak Aiman. Cikgu mesti ingat Aiman kan. Ini nak contoh ya. Aiman tu kira macam budak antara budak pandai lah dalam kelas tu. Kenapa ya? Cikgu tahu tak? Aiman tu jadi bos saya sekarang. Dia arahkan saya, cikgu buat itu, buat ini. Padahal masa dalam kelas, orang tu dia bully. Macam-macam ni buatlah dekat orang tu. Awak nampak tak hidup ni? Okay, hidup ni dia macam putaran roda. Baik, siapa-siapa yang ada buat kawan apa semua, rekod ni sekarang. Okay, sebab kita tak tahu akan datang besok siapa kawan yang di sebelah kita ni, siapa dia. Okay, kita tak boleh nak jaga. So, apa yang saya nak sampaikan, poin saya di sini adalah tak kira kalau habis sekolah ni korang dah tak nak sambung belajar sekalipun, make sure SPM ni buat hanya sekali. Tak ada kali kedua. Jangan repeat paper buang masa. Apa pun dah repeat. Besok paper ni tak lepas semua, pergi ambil paper Julai. Nak buat apa? Baju sekolah kan dah habis, semua nak simpan kan. Buat apa nak pergi ambil exam sekali lagi? Tak payah. Sekali saja. Buat sehabis baik. Boleh? Okay. Ni apa ni? Fly. Pernah rasa? Tak pernah? Tak apa, kami rasa. Okay, apa sebenarnya cikgu nak sampaikan kat sini? Naik flight kena ada tiket kan? Betul tak?
Jadi tiket economic class, tiket business class dengan tiket business class atau first class dia tak sama. Okey, ni analogi dia. Analogi dia. Saya nak sampaikan apa sebenarnya? Saya nak sampaikan kalau exam ini awak dapat keputusan yang baik, cemerlang, awak nak masuk mana-mana pintu nak sambung belajar besok, awak akan pakai tiket first class. Kan senang. Masuk je pilihan dekat UPU tu, berderet sampai ke lantai senarai wilayah. Kerek kan. Tengok kawan sebelah kau berapa? Keluar list. Nah, kau aku 30 lebih dalam list. Kerek pula. Nampak tak? Lepas tu yang 6 pula ada pula khusus yang dia tak apa-apa minat. Alamak, aku tak apa minat lah kos ni apa semua macam mana ni. Tapi yang orang yang 30 lebih keluar dan senarai tu demand lah. Mana ambil ni apa semua action. Okay, jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah habis besok belajar, startlah Google cari maklumat. Sebab semuanya di hujung jangan ikut kawan. Okay, dan minat juga kadang-kadang akan jadi ataupun jatuh di tempat yang kedua. Kadang kita minat benda tu, tapi bila kita tengok pasaran kerja, alamak tak banyak peluang. Contohnya, okay, alright, ini saya share dengan awak. Okay, 15 jenis pekerjaan yang berlaku peningkatan dan penurunan permintaan. Okay, sumber Future of Job Survey 2020 World Economic Forum. Yang sebelah kanan tu peningkatan permintaan, yang sebelah kiri penurunan permintaan. Cuba awak tengok yang sebelah kanan tu. Apa rumusan yang awak boleh buat? Peluang kerja untuk 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Kebanyakannya kalau kita tengok semuanya berasaskan IT. Rasa tak? Benda ni semua muncul sebab apa tahu? Masa PKP. Kan? Sebab kita kan tak boleh bersemuka. Semuanya berlaku di atas talian. Ini sebab dia sebenarnya munculnya pekerjaan-pekerjaan inilah. Okay, sumber pun daripada tahun 2020. Masa tu kan kita tengah PKP, betul? Okay, so kalau kita tengok bidang-bidang ni, ini antara dia lah jurutera robotik, apa lagi? Pakar Internet of Things, pembangunan pengisian dan aplikasi. Banyak tu. Kalau kita tengok AI, biasa dengan AI, Artificial Intelligence, betul? Kalau ini kalau tengok dari sebelah sini, saya kongsi sikit lah pengalaman. Sebab anak kedua saya ambil sains komputer, data engineering, kejuruteraan data. Yang mengusung software engineering, sekarang di UTM. Okay, software engineering, majoring multimedia. Okay, kalau tengok kan dulu-dulu orang kata kalau jadi engineer ni yang ambil electrical, betul, mechanical, satu lagi chemical engineering kan. Tapi zaman itu sudah berubah. Okay, anak kedua saya pun dah kerja. Okay, kalau dengar post dia kan, post apa dia? Solution engineer, apa tu? Tak pernah dengar. Solution engineer, sales engineer, macam tu lah. Okay, jadi itu antara yang saya boleh ni dan saya pun dah tak boleh nak mengatur anak saya dah nak ambil apa pun semua. Okay, sebab dia kata dia dah buat survey. Dia dah tengok dah, dia kata kat internet apa semua sebelum dia sambung. Cuma saya kongsikan sedikit lah ya. Anak kedua saya dia habis tahun 2022 bulan 7. Dia di bawah program 2U to I, 2 tahun university, 2 tahun industri, UTM. Okay, UTM. Dan master di dia yang dalam industri itu dia praktikal di TM. Biasa TM dengar kan? Dengan TM kan? Okay, TM Damansara. Saya ingat lagi dengan saya, ibu-ibu adik ada 4 orang yang masuk kat sini, dia kata, daripada tempat adik kos yang sama. Tapi dia kata adik seorang je, supervisor adik bagi sampai 4 task. Kawan adik yang lain pun dapat 1 je, dia kata. Penat lah ibu. Yelah, orang lain dapat 1 je projek kan, dia kena sampai 4. Kemudian saya macam terfikir juga, kenapa dia sampai kena banyak sangat kan. Tapi saya positifkan dia lah. Saya kata tak apa, nanti besok dalam resume adik ada banyak yang adik boleh masukkan. Itu je lah yang saya boleh positifkan dia masa tu. Mungkin ini akan membantu masa dia cari kerja. Okay, jadi
ni cerita sebenar. Saya tak ada cerita yang lain, orang lain Saya tengok yang pengalaman anak sendiri. Sebab bidang ni berkaitan dekat sini. Jadi masa lagi dalam, saya rasa dalam 2-3 minggu dia nak habis, dia macam dah start interview. Dia kata dia nak start cari lah, walaupun semester akhir, result pun belum keluar, projek belum hantar lagi kan. Dia dah pakai result 7 semester dia masa tu. Jadi masa tu, dia kata ibu adik ada plan nak interview satu tempat ni, tapi dia kata company antarabangsa. So dia interview semua atas talian lah. Dia tak ada usaha muka. Yang interview dia tu masa tu, dia kata satu daripada Korea, satu daripada Australia, satu lagi saya tak ingat dari mana, ada 3 orang dia kan. So panggil kali pertama. Kemudian ibu dia panggil kali kedua. Saya cakap kali kedua tu baguslah, saya kata teruskan. Tiba-tiba dia kata ibu, company panggil lagi sekali. Dah 3 kali. So saya rasa kalau dah 3 kali panggil, maknanya company itu betul-betul berminat lah dengan dia kan. Kemudian akhirnya tak lama tu dia kata dia dapat. Sekali je cuba interview kan masa tu. Itulah sekali baru nak belajar interview. Dia dapat, lepas tu dia kata dia dah dapat offer letter apa semua. Saya tanya dia juga lah berapa gaji kan. Adalah penat saya korek untuk adalah tu berapa. Dia kata tak apa, nantilah dia share, dia kata letter offer tu lah, dia forward saya dekat WhatsApp. Bila saya tengok tu, oh my god, berat. Biasa untuk dia, kita kan boleh survey kan dekat internet, kalau lulusan ni gaji berapa. Awak kena buat tau nanti. Sebab awak jangan silap pilih tu khusus. Jadi dia kata kalau untuk bidang dia, biasanya dia kata bermula dalam 3,400 ke atas gitu. Untuk bidang dia. Jadi bila dia start tu, dia hantar letter offer tu kat saya tengok, dia bermula dengan allowance semua 7,500. Orang lihat saya tengok masa tu, saya pun macam terfikir, ibu ni kalau nak kerja dapat macam ni berapa tahun ni? Masa tu muda lagi, umur baru 22, belum masuk 23, convo pun belum, convocation pun belum. Dia dah start kerja. Dan saya ingat di tahun lepas juga dia ada cakap dengan saya, ibu dia kata tim adik kena panggil, dia kata dengan KPM. Kenapa? KPM tu Kementerian Pelajaran Dia kata kena panggil dengan bos ICT. Kenapa? Dia kata ibu, betul ke KPM ada masalah pendaftaran tahun 1? Dia kata satu negara. Kebetulannya memang betul lah masa tu ada masalah pendaftaran tahun 1. Dia kata sistem yang dibangunkan oleh KPM. Tim dia kena panggil. Maknanya KPM nak hire lah company dia. Jadi company dia hantar tim dia untuk tengok apa masalah sistem tu dan sebagainya. Saya tanya, berapa KPM kena bayar dekat company adik kan untuk apa betulkan baliklah sistem tu apa semua kan yang masalah tu. Dia kata 1 juta lebih. Dan dia kata setiap kali dia dapat projek, dia ada commission dia kata kat situ. Selain daripada gaji yang sedia ada, dia dah dapat. Tu yang saya rasa untuk umur macam dia sangat-sangat apa mewah lah bagi saya. Dan baru-baru ini dia dah pindah tempat kerja. Untuk orang kerja swasta ni, tak macam kerajaan. Kerajaan minta bertahun-tahun pun belum tentu dapat pindah. Lepas tu kalau dapat pindah tu kan belum tentu dapat tempat yang kita nak. Tapi kalau private sector ni dia ada pilihan. Dan dia boleh demand gaji. So dia baru dalam sebulan di tempat baru. Sama juga company antarabangsa. Ni sama juga interview 1, 2, kali ketiga saya kata kalau panggil maknanya company memang sangat-sangat berminat. Jadi apa yang saya nampak kat sini, bila akhirnya kali ketiga dipanggil, mula dia macam dah malas tau. Dia kata alah macam malas lah ibu nak pergi. Tapi dia kata staff daripada sana call dia sebab dia kata dia adalah calon paling top ranking calon yang dipanggil antara yang minta lah di apa yang global tu kan. So saya kata pergilah cuba. Bila dia ni akhirnya dia dapat apa sama juga. Dia tanya gaji berapa kan. Macam saya adalah susah betul nak sebut yang nombor 2. Share letter offer. Tengok tu biasa berapa? 11,000. Baru setahun setengah kerja. Saya pun tak dapat. Tak ada lah, saya tak ada orang macam tu. Jauh benar nak pergi tu. Walaupun kerja berapa tahun dah kan. Saya dah 20 tahun servis, tak dapat kan. Nampak tak peluang-peluang dia?
Okay, itu cerita sebenar lah. Walaupun kadang-kadang gaji itu bukanlah kita punya sasaran, tapi yang penting dia nak sampai kat sini ialah awak jangan silap pilih kos. Jangan silap pilih bidang. Study, cari maklumat. Boleh? Okay, yang sebelah kanan ni penurunan permintaan. Nampak tak? Accountant, audit, ada kan? Okay, sebab saya pun daripada degree accountancy sebenarnya lepas tu saya switch masuk pendidikan. Saya sambung DPL. Masa tu suami saya pujuk jadi cikgu tu Haji. Dia kata jadi cikgu memang tak kaya, jadi cikgu banyak pahala. Okay, akhirnya saya switch. Dulu saya kerja di Taxform sebenarnya. Okay, jadi itu yang saya masuk government lambat. So kalau ikut servis saya bulan 7 ni saya baru 21 tahun dalam perkhidmatan kerajaan. Itu yang nak pension tak dapat tu. Lama sangat lagi. Okay, penurunan permintaan sebelah kanan ni, okay, macam ni lah. Kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita. Biasa masuk tol tak? Biasa kan? Kalau masuk tol. Perasan tak dulu ada jurutol? Kan? Tapi sekarang touch and go, RFID. Mana orang tu? Nampak tak? Dah semakin kurang penggunaan tenaga manusia. Semua yang dah pakai sistem kontrol daripada jauh. Jimat tak? Mungkin modal sekali je, modal memang besar. Okay, kita tengok lagi. Apa lagi contoh? Biasa pergi bank tak? Mak ayah dulu ikut. Kita nak keluarkan duit, kadang ambil nombor. Ramai kan? Nunggu betul? Lama-lama dah kurang sikit sebab dah ada mesin ATM. Betul? Dah kurang dah tenaga kerja yang barisan hadapan dekat bank. Betul? Sebab semua dah picit-picit kat luar. Sekarang semuanya handphone, QR code lagi, cashless, tak bawa duit. Bayangkan mana nak letak manusia tu semua. Jadi semua kalau awak tengok kat sini, pekerjaan-pekerjaan yang sebelum ni banyak menggunakan tenaga manusia dah semakin berkurang. Silap hari bulan, satu hari nanti besok, cikgu ni lama. Tak payah hadir di sekolah. Sebab sebelum ni, sebab hari tu PDPR kan, kita ada buat hybrid dan sebagainya kan, pun ada possibility tau. Dan tak mustahil satu hari nanti pun akan berlaku. Okay, ini Tibet. Ada siapa-siapa yang minat kemahiran? Ada tak? Yang minat bidang kemahiran? Ada? Okay, minat servis kereta, bukan servis ni, membaiki kereta, motosikal, ada? Aircon, apa-apalah. Kan ada banyak kan? Yang ada skill, ada kemahiran tahap 1, tahap 2 SKM tu. Okay, yang ini pun sama, dia menjadikan peluang yang cerah untuk awak. Tak semestinya awak kena makan gaji, tapi kena pilih tempat-tempat yang kursus itu ditawarkan. Okay, contoh bawa Mara pun banyak Okay, College Kemahiran Tinggi Mara, IKM, Institut Kemahiran Mara. Semua ni kalau awak masuk, kalau bawa Mara tu dia dapat allowance, Okay, contohnya anak sulung saya dulu dia masuk, dia bawa MJII, Mara Japan Institute. Ni cerita anak sulung ni juga ni sebenarnya. Okay, anak saya tu kokos. Saya dua berangan anak sulung nak ambil lah seorang engineer kan. Rupanya 2 perempuan tu terbalik. Okay, saya memang ni, lepas tu dia tak banyak cakap dengan sulung tu. Dia ikut je lah. Saya ni okey bu. Tiba-tiba masa dia tahun 2, dia call saya, dia cakap, ibu, dia kata, abang ada benda lah nak bincang dengan ibu balik ni. Ada benda nak bincang, abang nak balik. Alamak, bincang apa tu? Seram juga kan. Balik dia duduk kat tepi saya tu dalam bilik, lama tau, dekat setengah jam tak bercakap. Abang nak cakap apa bang sebenarnya? Diam je. Cakap, mak seram tak saya dengar. Nak tunggu dia mulut dia bercakap kan. Rupa-rupanya, awak rasa dia nak cakap apa? Dia nak tukar kos. Masa tu dia ambil engineering data transfer. Dah tahun 2. Dia cakap saya, dia kata dia tak minat. Dah tahun 2. So saya masa terkejut lah juga kan. Saya cakap, nama abang macam mana? Saya cakap dengan suami saya. Dia betul budak ni dah tahun 2, mubazirnya baru masuk. Kepala saya dah ni dah masuk tu. Gagal kan? Suami saya kata, tak apa. Kita lihat dulu. Saya tanya dia, nak ambil kos apa? Kata ambil business admin. Alamak, saya kata, kalau business admin saya rasa tak banyak masuk RSM pun. Sekolah biasa pun boleh. Tapi saya cuba lagi masuk positifkan diri business admin. Sebab apa? Saya terfikir 2 anak saudara saya. Ambil business admin 3 tahun Sekejap kerja ni.
aku tak dapat lagi yang selayaknya dan sepatutnya tau dengan dia punya qualification dia. Memang akhirnya dia dapat juga jadi PTD ya, pegawai takbir diplomatik, yang seorang tu inspektor polis. Tapi 3 tahun tu macam apa kata, kejap sini, kejap sini, kejap sini. So macam buang masa jugalah bagi saya lah. Okay? Jadi sertifikat yang untuk anak saudara saya. Tapi lalas saya dengan husband buat keputusan, okay, tak apalah, mungkin kita tak tahu ada rezeki dia ke apa kan nanti. So dia reverse balik. So walaupun dia berbeza 2 tahun dengan adik dia nombor 2 tu, tapi disebabkan dia tu fokus, adik dia habis bulan 7, dia habis bulan 8. Dia dalam setahun, sebulan lebih saja tanam pisang. Tanahlah tanam anggur, tanam pisang. Lepas tu dia pun dah dapat kerja. Sekarang dia building executive. Okay? Nampak tak bidang apa, kadang-kadang peluang tu kita tak boleh nak apa? Tak boleh nak jangka jugalah. Dia start masuk dekat Eva Musa. Tapi masa dekat Eva Musa tu, dia tak dapat bidang dia lah. Dia punya bos bagi dia kerja yang sampai 2-3 kerja yang bukan dalam dia punya deskripsi tugas. Okay, job description yang panggil JD tu, tak ada dalam scope dia. Dan masa tu dia kata pening jugalah sebab bukan dalam dia punya JD tapi dia kena buat. Saya sama je. Saya cakap dengan dia tak apa, ambil positif sebab besok bila dalam resume kita boleh masukkan banyak. Kan? Sebab dia kena buat ni. Okay, itu dia punya kelebihan dia lah, cuma penat lah. Okay, So, untuk anak-anak di depan saya ni, sebelum sama belajar, okay, so apa-apa pun yang awak nak buat, semua belajar ke apa, bincang betul-betul dengan mak ayah dan tolong buat survey. Buat survey dulu tu yang penting. Jangan silap, jangan ikut kawan. Okay, minat boleh, tapi minat sekarang dah jadi nombor 2. Kena tengok pasaran pekerjaan akan datang. Okay, ini tadi dah buat majlis ilmu dan minta maaf kan cikgu. Tadi cikgu Farah pun dah cakap kan, dah pesan. Dah ke belum? Belum. Okay, lepas ni bukan saja dengan cikgu, dengan mak ayah pun sama. Awak selalu ngompak cikgu kat belakang kan? Dulu masa tingkat 3 ke ada buat kan? Full tu kan? Contoh. Okay. Ini orang Islam lah. Okay, tadi pun cikgu Farah dah sebut juga. Ni ya. Okay, kalau orang Islam, saya rasa tak kira apa agama pun. Orang Buddha pun sama. Orang Hindu pun sama. Awak sembahyang kan? Okay, awak dah usaha. Lepas usaha awak kena doa. Doa akan berlaku masa awak sembahyang. Lepas tu barulah boleh tawakal. Okay, ini usaha pun tak ada je nak tawakal. Okay, yang ini living with no regret. Nampak tak kat sini? Ni cermin ni. Ni cermin apa? Sisi kereta tak? Okay, apa yang saya nak sampaikan di sini adalah dalam hidup kita ni, jangan sampai satu masa nanti bila awak melihat semula ke belakang, awak rasa menyesal. Kenapalah dulu masa sekolah aku tak buat macam ni? Kenapalah dulu masa sekolah dah tak guna lah masa tu? Kenapa? Sebab cermin tu bila dah lepas, dia memang lepas. Dah tak boleh patah balik. Faham? Okay, ya? Okay, the future depends on what you do today. Masa depan yang cerah hanya akan diraih oleh mereka yang bekerja keras, yakin dan pantang menyerah untuk meraih impian. Ingat, selagi awak belum masuk Dewan Perpesaan, apa pun boleh berubah. Buat saja apa yang cikgu awak minta. Okay, a key that open many doors is a master key. Okay, perasan tak kalau master key satu je, tapi mana-mana pintu pun boleh buka. Jimat masa kan? Okay. Kalau kunci yang dengan banyak anak kunci, 3-4 kunci, mungkin lagi anak kunci. Tapi kalau yang 10 kunci, 20 kunci anak kunci tu, tak kepensan. Melainkan awak label. So kat situ wasting tu tak? Buang masa. So dalam hidup awak ni pun sama. Jadikan SPM ni sebagai satu tiket untuk awak masuk ke mana-mana channel yang awak mahu. Walaupun mungkin dalam waktu terdekat akan datang, make sure itulah kunci yang awak akan guna sampai bila. Okay, last one. Okay, orang dan peluang. Orang biasa cari peluang, orang pandai curi peluang, orang peka dia rebut peluang, crack. Okay, orang hebat cipta peluang, orang rajin kutip peluang, yang paling malang yang warna merah kat bawah tu. Orang leka
tercicir peluang. Orang lambat terlepas peluang. Orang berbelang. Tak nak rasa berbelang. Tahu tak berbelang apa? Jauh juga. Okey, tolak peluang. Yang paling sedih sekali, orang malas. Sorry to say, awak memang tak ada peluang. Okey ya. Jadi untuk itu ni walam aku bidu'aika rabbi syaqiya. Apa maksudnya? Sedangkan aku bukanlah orang yang merasa kecewa dalam memohon kepadamu. Ini surah Maryam. Main dia sebenarnya saya nak cakap kat sini adalah jangan menyerah. Itu saja. Sekian daripada saya dan saya doakan semoga anak-anak di depan saya ini dapat sesuatu daripada saya pada sesi ini dan harap dia akan jumpa anda di luar sana nanti di puncak kejayaan. All the best buat sampai habis. Dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.